Sebelum memulakan sumbangan beliau, saya akan menjelaskan latar belakang Tunku Abdul Rahmat Putra Al-Hajj. Beliau dilahirkan pada 8 Februari 1003 di Alor-Setar, Kedah. Beliau turut merupakan putra ke-7 Sultan Abdul Hamid Shah, yaitu Sultan Kedah ke-24. Merupakan anak Melayu pertama yang berkelulusan luar negara, yaitu di negara England, dalam bidang perundangan dan berkhidmat sebagai pengguam. Beliau dikenali sebagai Bapak Kemerdekaan karena mengusahakan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Namun, beliau telah meninggal pada 22 September 1990. Oke, sumbangan yang pertama yaitu dari segi politik ialah perjuangan kemerdekaan. Beliau telah membentukkan Pakatan Parti, yaitu pada awal tahun 1095-an, beliau telah mengadakan Pakatan Murni demi memupuk perpaduan kaum ke arah mencapai kemerdekaan. Beliau turut mengetuai rombongan merdeka, yaitu pada tahun 1956, Tunku mengetuai rombongan merdeka ke London. Rombongan ini dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956 untuk menuntut semula kedaulatan negara. Rombongan yang diketuai oleh Tunku ini telah berjaya. Dengan ini, tarikh kemerdekaan yang ditetapkan yaitu pada 31 Agustus 1957. Dan beliau turut berjaya menangani ancaman komunis, yaitu dengan menggunakan rundingan baling. Tunku telah bertemu dengan Sipeng, yaitu Setiausaha Agung Parti Komunis Malaya, PKM, yang telah berlangsung pada 28 Desember 1955. Rundingan paling tidak berjaya karena Tunku enggan menerima syarat PKM. Selepas rundingan, PKM semakin lemah. Dengan ini, darurat berjaya ditamatkan pada tahun 1960. Sumbangan yang kedua dari segi politik ialah penentangan terhadap Malayan Union. Tunku telah menyertai Raja Melayu dan orang Melayu dalam usaha menggagalkan Malayan Union. Tunku turut menyertai Kongres Melayu SI Malaya yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman pada 1 hingga 4 Mac 1966. Dengan ini, Kongres ini bersetuju untuk menubuhkan UMNO untuk menentang Malayan Union. Sumbangan yang seterusnya dari segi politik yaitu pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, Tunku telah mencadangkan pembentukan Malaysia. Tunku mengharapkan Persekutuan Malaysia yang akan dibentuk dapat menjamin kekukuhan politik, keselamatan, ekonomi, dan sosial. Pada mulanya, dicadangkan gabungan persekutuan terdiri daripada Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura, tetapi Brunei menarik diri di saat akhir atas alasan hasil minyak. Pembentukan ini menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Contohnya, Indonesia mengecarkan konfrontasi dan Filipina yang mendakwa Sabah sebagian daripada wilayahnya. Tunku berjaya menangani halangan ini yaitu dengan mendapatkan sokongan daripada semua rakyat dan pemimpin negara di samping pertubuhan antarabangsa seperti Commonwealth dan PBB. Ya, dengan ini, pada 16 September 1963, dengan persekutuan negeri-negeri tersebut kecuali Brunei, beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama selaras dengan gelaran Bapa Malaysia. Sumbangan yang terakhir yang akan dibentang oleh saya yaitu Pertubuhan Persidangan Islam, OIC. Tunku telah membantu menubuhkan Pertubuhan Persidangan Islam OIC. Peranan beliau sangat penting sehingga dilantik sebagai Setiausaha Agung yang pertama. Tunku amat mengambil berat tentang negara Islam dan berusaha mendapatkan kerjasama OIC untuk menyelesaikan peperangan antara Iran dan Irak. Malaysia juga memberi sokongan kepada rakyat Palestin dalam peperangan membebaskan diri daripada penjajahan Israel. Tunku juga telah menubuhkan Bank Pembangunan Islam yang memberi bantuan keuangan kepada negara anggota OIC. Selepas meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri Malaysia, Tunku masih meneruskan perjuangan beliau untuk mengembangkan agama Islam. Dengan ini, beliau berjaya dilantik sebagai Presiden Regional Islamic Council for Southeast Asia and the Pacific RISEAP yang pertama oleh perwakilan di persidangan negara-negara Islam. Oke, sekian daripada saya, Ewini, dan pembentangan seterusnya yaitu dari segi ekonomi dan sosial akan disambung oleh Vanessa.
Sumbangan yang seterusnya akan disambung oleh saya, yaitu Vanessa. Dari segi ekonomi, yaitu rancangan pembangunan ekonomi. Kerajaan Perikatan di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman telah melancarkan rancangan Malaya pertama, yaitu pada tahun 1956 hingga 1960, dan rancangan Malaya kedua, yaitu pada tahun 1965 hingga 1970. Tunku telah menggunakan bantuan daripada Bank Dunia untuk menjayakan rancangan Felda dan membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan. Bagi membangunkan kawasan luar bandar, Tunku telah menubuhkan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar pada tahun 1959. Kementerian ini diketuai oleh Tun Abdul Razak selaku Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Dari segi sosial pula, yaitu seni bina. Sebagai Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman melancarkan beberapa proyek pembangunan seperti membina masjid negara, stadium negara, bangunan parlimen, museum negara, dan tugu kebangsaan. Perpaduan. Tunku amat mementingkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Demi membentuk sistem pendidikan kebangsaan ke arah menyatupadukan kaum, Kerajaan Perikatan di bawah Tunku telah membentuk sebuah jawatan kuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Tunku Abdul Rahman Husin yang pada masa itu Menteri Pelajaran Malaysia. Penyata Razak menjadi asas kepada dasar pelajaran kebangsaan yang mementingkan bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan. Penyata Razak dijadikan ordinan pelajaran 1957. Pada tahun 1960, laporan Rahman Talib dikeluarkan. Untuk memupuk perpaduan kaum, laporan ini mencadangkan sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan dan sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan. Usaha memartabatkan bahasa Melayu. Memandangkan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa ilmu, bahasa penghantar, dan bahasa rasmi, kepimpinan Tunku telah membawa kepada penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1956. Sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar seperti Sekolah Alam Shah, Sekolah Sultan Abdul Halim, dan Sekolah Sri Putri ditubuhkan. Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun 1967.